Twitter ataupun Instagram, aku kurang Sahabat pasti. bola itu live juga. Ada sahabat bola itu live yang mencadangkan bahawa kita cuba mendalami apa yang sedang berlaku di Belanda, khususnya kepada AFC Ajax, kelab yang memiliki reputasi yang berskala besar dalam konteks sejarah bola sepak secara keseluruhan, dalam konteks evolusi corak permainan bola sepak juga. Mereka ada peranan yang cukup besar dalam konteks-konteks berbeza ini. AFC Ajax ni, kalau kita rewind 3-4 tahun lepas, Champions League semi-finalist, Faiz. Champions League semi-finalist. Dan kalau tidak ada majis daripada Lucas Moura, mungkin Ajax adalah Champions League finalist pada tahun tersebut. Mungkin juga winner. Mungkin juga winner. Tapi sekarang, musim ini, as we speak, mereka berada di zon relegasi, zon penyingkiran di Liga Belanda. Pasukan yang beberapa tahun lepas diingati kerana pemain-pemain seperti Frankie de Jong, Donny van de Beek, Matthijs de Ligt, Dusan Tadic, Andre Onana, Anthony, Edson Alvarez, kini berada di zon penyingkiran. Kita nak mula kat mana ni? Sebab apa yang the sequence of events, perkara-perkara berbeza yang berlaku yang menghala dan membawa pasukan ke arah kejatuhan ini ada banyak. Kita nak mula kat mana? Kita nak garis bawah, ada garis bawah dia di sini ya. Aku nak garis bawahkan bahawa kita boleh mula dengan benda yang agak klise, bahawa bola sepak ni adalah satu putaran cyclical. Kalau hang berada di atas, akan berada di bawah. Tapi yang menjadikan klub-klub ni berbeza di antara satu sama lain, berapa masa yang diperlukan untuk dia jatuh dan berapa masa yang diperlukan untuk dia naik balik. Kenapa dia jatuh dan kenapa dia boleh naik balik. Itu kan menarik untuk kita kaji tu. Dan benda yang selalunya kita kaji kan. Dan untuk Ajax sekarang ni berada di tangga ke-17, hanya 5 mata daripada penyingkiran, tidak menang dalam 4 perlawanan liga terakhir, adalah bukan Ajax. Kerana apa? Kerana ia adalah institusi bola sepak terbesar di Belanda. Jadi macam ni, Kish, dalam beberapa tahun kebelakangan, kita mula daripada penghujung musim 16-17 lah, ketika mereka menjadi finalis UEFA Champions League. Europa League. Oh, Europa League, yes. Europa League, Yang di mana tewas mereka lawan kalah Man United, 2-0 di tangan Man United di final tersebut. Itu adalah titik-titik permulaan. Bukan, masa tu dia orang dah juara Eredivisie. Titik-titik permulaan bahawa mereka mahu transform Ajax menjadi Bayern di Belanda. Dengan cara apa? Dengan cara tiap-tiap tahun kena layak Champions League. Tiap-tiap tahun kena menang Liga. Dan tiap-tiap tu kena cuba untuk menang KNVB Cup. Dan selepas itu, dengan duit yang mereka ada, broadcast money daripada Champions League, duit menang ini, duit menang itu, duit jual player, mereka nak bina gap yang besar dengan klub-klub lain, terutamanya Feyenoord Rotterdam dengan PSV Eindhoven, dua klub yang besar yang lain yang ada di Belanda. Dan itu terjadi. Mereka menang Liga saban tahun dengan Erik ten Hag. Erik ten Hag juga mempunyai masa untuk berevolusi. Ada Ajax 1.0 yang ada Bertrand Traoré, yang ada Kasper Dolberg, semua tu. Ada Ajax 2.0 yang ada Frankie, yang ada siapa striker daripada ketika itu aku lupa. Dusan Tadic main false nine. Ya, betul. Lepas tu ada beberapa pemain lain lah. Ada Nusair Mazraoui ada kat situ, Hakim Ziyech ada kat situ. Dan ada Ajax 3.0 yang, to be fair, bukannya mereka mungkin tak menang banyak silverware di luar Eredivisie, tapi tetap menarik permainan mereka. Di situ ada Lisandro Martinez, ada Anthony tadi, ada Sebastian Haller. Jadi mereka sempat buat 3 kitaran dalam satu masa yang successful. Tak banyak klub yang boleh buat macam tu kan. Disebabkan apa? Disebabkan mereka ada bajet yang lebih besar daripada pasukan-pasukan lain, dan disebabkan mereka ada the winning culture. Apa yang harus sebut tentang skuad yang berjaya mereka bina, evolusi yang berlaku dalam tempoh masa 3 tahun, tetapi di waktu ada evolusi, mereka tetap kekal mencabar. Standard tu kekal sebagai pasukan yang mencabar untuk kejuaraan.
antara sebab perkara tersebut boleh berlaku adalah struktur yang ada di kelab tersebut. Yeah. And struktur ini sangat penting sangat penting dalam konteks kita nak memahami kejatuhan. Ketika era Erik ten Hag bermaharajalela bersama Ajax di pentas Eredivisie dan juga mencipta banyak sejarah di pentas Eropah, pada ketika tersebut Erik ten Hag adalah ketua jurulatih. Tetapi di atas Erik ten Hag ada dua figura yang penting, dua ikon yang penting. Edwin van der Sar sebagai CEO klub, Chief Executive Officer, yang menjaga bahagian-bahagian pemasaran, yang menjaga bahagian-bahagian business. Pada waktu bridging all of them together lah. Betul, Dia menjadi lah. jambatan di antara semua department berbeza dalam kelab kan. Dan kemudiannya sporting director adalah Mark Overmars. Mark Overmars ni karakter yang penting kerana dia dan Erik ten Hag membina kesefahaman yang cukup luar biasa dari segi bola sepak, dan ia membantu mereka membina squad demi squad. Macam benda yang sebut tadi tu, 3 different versions of Ajax. Benda tersebut hanya boleh berlaku disebabkan oleh gandingan Erik ten Hag and Mark Overmars. Squad building. And benda ni is one of the reasons kenapa Erik ten Hag slightly sometimes struggle dekat Man United, and sebab he doesn't have a Mark Overmars. Dan gandingan tersebut membina squad demi squad. And prinsip diorang sama. Diorang akan cari gem. Diorang akan cari pemain-pemain dari benua-benua yang underrated, dapatkan pemain dengan harga yang rendah, and then jual untuk profit, and then repeat the process. Contoh kalau dulu waktu ada Davinson Sanchez, bila Davinson Sanchez dijual ke Spurs, kemudiannya banyak lagi pemain yang dibawa masuk. At one point 2019 Lisandro Martinez yang dibawa masuk, dan kemudiannya Lisandro Martinez juga dijualkan. Similarly in midfield, dulu ada Frankie De Jong, ada Donny van de Beek, dan kemudiannya ada Edson Alvarez. Kalau di bahagian sayap, dulunya ada David Neres. And then bila David Neres berhijrah, Ziyech dijual, kemudiannya Anthony pula yang dibawa masuk. So ada kitaran 360 degrees constant kemasukan talent-talent yang baik dari seluruh dunia. Dan perkara ini dibantu oleh gandingan di antara Mark Overmars dan Erik ten Hag. Tapi kemudiannya Faiz, berlaku satu skandal. Ini berlaku bila? 2 tahun lepas 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Satu skandal di mana Mark Overmars diberitakan terlibat dalam sexual harassment cases di dalam kelab. Berperilaku tidak sepatutnya lah di kelab. Betul. Terhadap staff-staff wanita di dalam kelab. Dan itu memaksa Ajax untuk memecat Mark Overmars. Aku rasa ini adalah turning point yang cukup besar. Dia memang turning point yang cukup besar pada ketika itu. Kalau kita ingat-ingat pada ketika itu kan, Ajax dah mula bergelut. Bukan mula bergelut untuk mempertahankan standard mereka. Mereka tewas dengan cara yang agak kejam dengan Chelsea di peringkat kumpulan Champions League. Betul. Home and away. Lepas tu dah jadi satu mereka terpaksa tekan emergency button sebab ada kemungkinan pada ketika itu mereka bukan saja tak layak ke pusingan round of 16, tetapi mereka juga mungkin tak layak ke Europa League pun. Masa tu masih lagi Erik ten Hag. Betul. Dan ada perkara ini efek bukan saja first team Ajax tetapi juga second team young Ajax dan juga keseluruhan institusi Ajax sebagai sebuah kelab yang respected di sana. Mereka datang daripada ideologi Cruyff, the elegance of Van Basten lah apalah, dan tak boleh diterima benda-benda macam ni. Dan ini yang aku nak gariskan kat sini, bahawa betapa institusi yang kukuh, yang solid, yang menjana keuntungan, yang ada kejuaraan pun dalam sekelip mata boleh hancur. Dalam sekelip mata, Kish. Lepas itu mereka cuba bereksperimen, mereka cuba Van der Sar enggan untuk mencari pengganti Overmars, walaupun itu salah satu perkara yang dikritik. Dia mengambil masa yang terlalu lama. Walaupun dia desak, dia ingat dia boleh buat sendiri. Sebab apa, Kish?
ada yang rungkaikan perkara ini. Overmars menggunakan nama dia sebagai Mark Overmars, satu nama Yelah. besar di Eropah. Betul. Untuk meyakinkan pemain untuk buat talent spotting. Dia ada satu extensive network yang bukan berkaitan dengan Ajax. Dia sendiri secara individu ada extensive network. Dia kenal scout ni di Portugal, dia kenal scout ni di Liga 2 Perancis, dan orang ni akan bagi feedback kat dia dan dia akan WhatsApp sendiri. Bukan email, bukan melalui agent, bukan apa. Dia akan WhatsApp sendiri pemain tu, adakah anda mahu masuk Ajax? Edson Alvarez, dia bawa masuk Edson Alvarez sebab dia ada scout dia di Mexico. Betul. Bukan sebab Ajax yang ada extensive network ni, disebabkan dia. Aku yakin kalau Overmars masih, bukan aku nak defend Mark Overmars, dia memang patut dipecat. Tapi kalau dia ada di Ajax sekarang, mungkin Santiago Jimenez, striker Mexico yang main untuk Feyenoord sekarang, main untuk Ajax. Yang skor 2 biji lawan Lazio semalam. Mungkin dia main untuk Ajax. Marginal differences macam tu. Terima kasih kerana menonton Bola Itu Live. Jangan lupa saksikan episod baru Bola Itu Live setiap hari Khamis pukul 6 petang hanya di Astro Arena 802 dan Astro Go.